Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi bersama dengan rancangan Hex. Ya, bukan kita tak tukar rancangan hari ini. Jadi hari ini saya datang menyerah diri untuk bercerita. Tapi sebelum tu saya nak pulangkan kembalilah, tak sesuai ke rasanya saya sebagai MC hari ini. Saya yakin rancangan Hex ni akan kurang seri dia, kurang indah dia, kurang manis dia tanpa moderator yang seperti saya, Hanifah Jailani, dan selamat datang ke rancangan Hex episod yang ke-7. So disebabkan kan kita tengok review analisa tentang episod-episod yang sebelum ni, yang kita tengok tentang travel. Kalau sebelumnya yang kita ajak Filzah Ayu ni untuk cerita ke banyak negara, tetapi dia tak sempat lah nak sentuh semua. Banyak-banyak negara yang awak dah sebut hari tu. Hari ni ketepikan semua negara tu, kita nak masuk negara lain. Tapi in terms of apa yang awak kena highlight kat baki-baki negara tu adalah apa pengalaman best yang awak rasa mungkin tak ramai orang dapat pengalaman yang sama macam awak rasa kat tempat negara tu. Antara pengalaman yang paling menarik, kebetulan waktu saya jalan tu musim panas kan. Oh ya. Sebab saya belajar dekat Mesir. Mesir ni terletak dekat kawasan benua Timur Tengah, kawasan Timur Tengah di kawasan Afrika. Jadi dekat situ sangat dekatlah dengan negara Eropah. Saya ambil keputusan untuk jalan waktu musim panas. Musim panas ni bulan 7, 8, 9 macam tu. Saya rasa saya jalan bulan 8. Kebetulan tengah daripada perjalanan tu akan ada Raya Haji. Waktu tu 3 hari sebelum Raya Haji saya sampai dekat Vienna. Saya Vienna? Vienna dekat Austria. Saya contact Muslim Association sebab saya tak ada kawan dekat Vienna. So saya contact dengan saya cari dekat Facebook Muslim Association untuk Vienna. Kemudian dia kata tak apa, datang je, kita akan bagi tempat tidur, kita akan bagi tempat untuk makan dan segalanya lah. Setiap kali saya begitu saya offer je lah perkongsian cerita, kita boleh bercerita lah, berkongsi sama-sama. Sebab kebanyakan negara yang saya pergi belah Europe ni, diorang tak banyak orang Muslim. Jadi you jadi speaker untuk community Muslim community kat sana. Wow. So jadi kita macam tak banyak, diorang tak banyak pengalaman lah tentang benda-benda yang Islamik ni. Jadi kita ni sebenarnya orang biasa-biasa je kat Malaysia ni, tapi pakai tudung tutup, pakai handsock je, semua orang rasa kita ni adalah orang yang paling beriman sekali lah kan. Jadi diorang sangat suka lah. Cuma bila saya sampai dekat sana, saya duduk dekat situ, kemudian dia tanya saya raya haji kat mana. Kebetulan waktu tu 3 hari sebelum nak raya haji. Jadi saya kata, sepatutnya lepas daripada Vienna, Austria, kami nak berjalan ke Budapest dengan Bratislava, Slovakia. Ada 2 tempat lah kami nak pergi. Kemudian kami nak dekat ke jauh antara? Tak adalah jauh sangat, tapi naik bas lah. Lebih kurang dalam 10 euro kalau nak naik bas. Kan 10 jam. Tapi lepas daripada Bratislava tu, sepatutnya kami pergi ke Prague dan kami sambut Hari Raya di Prague lah. Maksudnya you sepatutnya ada kat negara lain? Negara lain. Tapi ditakdirkan Prague waktu tu kami contact dia punya Muslim Association. Wow, Prague ada Muslim Ada. Kebanyakan negara-negara Eropah ni ada Muslim Association. Tapi bila saya contact, diorang mungkin agak kelang kabut sikit dan banyak benda. Jadi waktu tu kawan saya nama Asma. Asma tu dia duduk di Vienna. Mak dia Egyptian sebenarnya. Ayah dia Germany. So dia macam mix lah yang duduk kat situ. Dia kata, why not you come and celebrate Raya Haji dekat Vienna. Sebab dia kata kena rasalah lain sangat Raya Haji dekat Vienna. Jadi kita orang macam plan lah, sebab kita orang ni budget travelling. Nak ubah-ubah banyak benda sangat, kena fikir pasal duit juga kan. Lepas tu dia offer untuk dia bayarkan tiket bas untuk patah balik dekat kita balik. So ended up kita orang pergi Vienna 2 kali. Maksudnya you pergi Vienna and then you go to Budapest and Slovakia. Bratislava, dan kita patah balik before go to Prague. Ya betul. Rupa-rupanya dekat situ ada sangat ramai Muslim community, tapi dia tak boleh sembelih lembu. Benda tu adalah satu benda yang tak boleh dibuat lah. So tak boleh sembelih lembu. Dia mungkin ada terikat dengan law kat sana lah. Tak boleh sembelih lembu, tak boleh pasang speaker kuat-kuat. Maksudnya kita nak buat takbir ke apa kuat-kuat. Tapi seronoknya dia tetap ada bazar Ramadan. Bukan bazar Ramadan lah, bazar Aidiladha. So dekat masjid tu, kawasan tepi tu memang penuh dengan orang jual-jual barang. So kita orang macam first time macam seronoknya nak beli-beli something yang tak payah fikir benda tu halal ke haram ke, sebab dia betul-betul jual dekat ni kan. Kemudian dia orang bawa kita orang pergi satu sambutan. Dia orang sewa satu restoran, dan dekat restoran tu sewa satu restoran, dia orang buka untuk kita orang makan Eid lah. So kita orang makan memang full course daripada original sampai last. Dan bila kita orang balik tu, dia orang kata dia orang buatkan kita orang surprise. Dia orang sewakan satu kereta yang tak ada top tu. So dia bawa kita orang pusing-pusing macam dalam cerita movie tu kan. He said, "Hey, Biz, what you want?
Tak ada banyak benda untuk diorang korbankan, maksud nak tunjukkan semangat diorang menyambut kan. Jadi diorang sambut dengan pergi ke amusement park, so diorang nampak macam seolah-olah diorang menyambut lah juga. Cuma mungkin lah cara tu. That's how diorang sambut, celebrate the Eid lah. So dia nak nampakkan bezanya hari tu dengan hari lain lah. Bila Filzah cakap lah pasal Muslim community, sebenarnya apa yang best sangat jumpa Muslim community kat tempat lain ni berbanding Muslim community kita pun ada Muslim community kita. What's so special about them? Sebabnya ini macam berkaitan dengan contact person jugalah. Sebab waktu saya plan benda ni, saya nak jimat duit sebab ni adalah backpacking kan. So saya pakat dengan adik saya, apa kata kita try gunakan ruang teknologi yang setengah famous sekarang ni. Kita boleh contact orang-orang Muslim yang ada kat seluruh dunia. Wow, apa teknologi tu? Facebook, kita ada media sosial. So ada sekali tu kebetulan nak dijadikan cerita, saya nak contact Muslim Association dekat Bratislava, Slovakia. Slovakia adalah satu-satunya negara Europe yang ada law tak membenarkan masjid dibina. Wow, memang tak ada masjid langsung lah. Tak ada masjid langsung. So kalau diorang nak buat pusat-pusat apa, dia kena illegal lah. So dia memang tak ada langsung, tak boleh ada. Sekejap, dia tak ada masjid je ke ataupun tak ada pusat agama? Tak ada pusat agama, tak ada masjid. Dia memang tak boleh buat. Dia just be fair, untuk semua agama pun tak ada lah. Benda tu tak ada lah, tapi dia memang more kepada Muslim sahaja. Muslim lah, faham. Tapi, so saya nak cari orang Muslim tu sangat susah lah. Saya try lah teknologi Facebook tadi, Twitter, saya dah masuk dalam segala apps dan cuba-cuba kan. Saya rasa lepas 3 minggu saya dapat seorang kontak. Bila saya jumpa dia, rupa-rupanya orang yang saya kontak tu adalah mufti negara tu. Bukan mufti. Sorry, cak over. Bukan mufti Bratislava, mufti Slovakia, mufti Islam. Bukan negara. Ya, mufti negara. So saya rasa macam, orang yang saya kontak ni orang tengah makan tu sedap tau. Bila saya jumpa dengan family dia, macam family dia katalah macam, korang ni nampak lagi Islamik daripada kita orang. Masya Allah. So saya kata macam, saya ni orang-orang biasa je kat Malaysia kan. Islamik in terms of pakaian dia sebab orang kan selalu cakap kalau jumpa orang Melayu ni sebenarnya, kesopanan dia tu kadang-kadang, sopan tu sebenarnya adalah satu bentuk cultural juga kan. Tapi kesopanan tu bagusnya, kebaikannya ada reflect pada agama kita lah. Dia nampak sopan dan akhlak kita dan pakaian kita ni jauh lebih mencerminkan Islam tu daripada orang-orang kat luar. Menarik. Dalam masa kita orang plan, kita orang senaraikan 40 buah negara tu. So kita orang, sebab dua-dua kita orang nak something adventurous, kita orang decide nak pergi Disneyland lah. Wow, you take Disneyland as something very adventurous. Tapi bila kita pakat nak pergi Disneyland, mestilah kita rasa serba salah tu tak? Why? Sebab saya ada buat hadaf untuk jalan-jalan. Hadaf tu apa? Saya ada buat objektif apa yang saya nak dapat waktu jalan-jalan ni kan. Dan berseronok bukanlah salah satu daripada hadaf dia. Seronok tak masuk dalam agenda travel lah. Mestilah. Wow. So kita macam ada, kita panggil tu guilt. Kita ada macam guilt, rasa bersalah kan. Guilt pleasure orang panggil kan. Kita tahu kita seronok tapi kita rasa bersalah punya seronok kan. Keseronokan tu. Tapi waktu sampai kat situ, rupa-rupanya saya dapat muhasabah yang paling besar lah. Kita orang duduk situ seharian, kita orang susah nak solat sebab kawasan situ tak ada tempat nak solat kan. Jadi kita orang terpaksa minta dekat satu kedai untuk kita orang ambil uduk, dan dia memang baiklah untuk bagi kita orang sebab kenapa tak tayamum je? Selagi mana kita orang mampu untuk usaha, kita orang cuba untuk usaha lah. Kita orang pun bukan orang-orang yang sangat pandai, arif sangat tentang itu adalah satu kesilapan kita orang lah. You don't bring the water spray kita orang tak betul-betul, itu satu juga. Satu lagi, kita orang tak betul-betul hadam fix travel dulu sebelum kita orang jalan. Sebab muda waktu tu kan. Muda sangat. Lepas tu dah ambil uduk, kita orang pergi dekat satu celah dan kita orang solat dekat situ. Dan itu yang susah lah. Lepas tu adik saya cakap, kita orang nak tengok parade, tapi kita rasa terlepas je nak tengok parade. So tiba-tiba adik saya cakap, Kak Lang bayangkan berapa banyak parade dia buat sehari. Dia kata dah lebih kurang 4 atau 5 parade sehari. Sehari kalau 365 hari, bayangkan berapa banyak kali dia buat. Dalam keadaan orang yang buat tu, dia pakai, kalau yang pakai suit tu, yang full pakai baju tiga tu, kita memang tak tahulah siapa belakang dia kan. Orang yang pakai makeup tu, tak tahulah. Tapi adik saya kata, nak bagi tahu dia orang tetap senyum, dia orang tetap tunjuk muka yang paling happy sekali untuk serve kan. So saya rasa macam dan to make others happy juga kan. Satu muhasabah yang sangat besar kat diri saya. Kita ni kadang-kadang kalau buat benda-benda yang kecil-kecil ni, kita jaranglah nak buat dalam our most happiness dan our most best kan. Saya rasa menarik bila Filzah cakap kurang rasa guilt kan. Maksudnya untuk buat sesuatu yang sebenarnya macam very pleasure, seronok,
kita boleh macam adjust dia untuk dapat something yang ibrah. Macam as long as ke mana sahaja kita pergi, tapi there is always ruang untuk kita dapat ibrah ataupun pelajaran tu lah. Okay, cakap pasal pelajaran kan, Filzah kan, bila banyak sangat tempat yang Filzah dah jalan kan, boleh tak Filzah share 3 pelajaran terbesar sepanjang travel yang Filzah rasa pelajaran tu memang memberi kesan yang besar lah dalam hidup Filzah? Saya ni sangat suka bahasa. Saya sangat suka bahasa. Saya belajar antara so saya sangat sukalah benda yang sangat artistik dan language, macam syair, macam proverb semua tu. Syair tu bunyi mafil muqamili dzil aqlin wa dzil adabi wa fil adabi. Dia kata takkan duduk setempat kan orang yang cerdik dan orang yang bertamadun. Min rahatin fad'il autani waghtaribi. Dia kata min rahati tu dalam kerehatan kan. Maksudnya bukan tak duduk setempat. Kan lagi orang suruh kita orang menari-nari pula kat depan kan. Tapi tak duduk setempat untuk rehat. Dia kata maksudnya dia sentiasa bergerak lah. Dia kena sentiasa bergerak lah kan. So dia kata min rahatin fad'il autan. Dia kata keluarlah daripada watan kamu, daripada tanah air kamu. Waghtaribi kan. Dia kata berkelana lah. So syair tu dia suruh kita berkelana lah. So saya selalu tanya, kenapa kena berjalan kan? Lepas tu dia sambunglah, safir tajid aiwadan amman tufariquhu. Dia kata kalau kamu mengembara ataupun kalau kamu travel, kamu akan jumpa benda yang kamu cari kan. Kamu akan jumpa benda yang kamu tinggalkan kan. So saya kata macam apa benda yang kita cari. Kadang-kadang kita tak cari dulu. Kita jumpa dulu, oh inilah benda yang aku cari selama kita ni. Kita macam inilah benda yang aku cari selama ni macam ni. Betul. Wansab fa innal ladzi zan aishi fin nasabi kan. Dia kata berpenat-penatlah kan. Sebab orang tanya kenapa kena backpacking, travel elok-elok dah lah. Betul tak? Dekat Brussels, kita orang ditakdirkan terlepas bas. So kita orang kata pergilah cari hotel kan. Tapi saya kata tak apalah, kita boleh tidur kat airport. So kita orang patah balik kat airport, kita orang tidur dekat ni. Tapi orang tanyalah kenapa nak kena susah-susah, adalah perempuan. Macam janganlah jadi independen sangat. Ayat dia wansab, dia kata bersusah-susahlah, sesungguhnya indahnya dunia tu ada pada berpenat-penatan. So saya rasa macam ayat tu sangat dalam kat saya, yang buatkan saya rasa macam kalau aku nak travel, aku kena backpacking. Kalau aku nak berjalan keluar, kalau aku nak mengembara, nak dapatkan apa yang Imam Syafi'i ni cakap ni kan, aku takkan boleh dapat kalau travelling tu is supposed to be very leisure kan. Pengajaran paling besar bila saya jalan, saya jumpa benda yang saya rasa saya cari. And kita cakap contoh macam culture appreciation tadi, macam Islam tadi kan. Lepas tu masjid function tak function. Benda yang paling penting saya tahulah apa yang saya boleh cuba nak buat untuk ke depan. Contoh, bila saya jalan dekat Zagreb, Croatia, dan bila saya jalan dekat kawasan-kawasan Balkan yang terakhir tu, adalah Bosnia, Mostar, Sarajevo kan. Ni adalah tempat-tempat di mana berlakunya genosid besar-besaran. Dulu kita ada satu genosid tahun 1993 sampai 1995. Saya ingat sangat benda tu sebab itu adalah satu genosid yang termasuk dengan Serbia, tapi Serbia adalah antara negara yang kita kena masuk pakai visa. Jadi saya tak pergilah. Dia adalah genosid membunuh Muslim besar-besaran. So Muslim waktu tu ramai yang dibunuh. Dan taklah lama dah kan, macam like recently lah juga. Saya lahir tahun 1994, boleh bagi tahu ke nanti. Alright then, keep your secrets. Waktu kita orang dengar sejarah ni, adik saya kata macam kita duk cakap mak ayah kita ni lahir zaman perang-perang kan. Sebenarnya kita pun anak-anak lahir zaman perang. Tapi kita tak, bukan kat tempat kita. Tapi kita tak rasa kan. Kita tak rasa. Bila saya pergi Bratislava dengan Hungary, dia ada banyak sangat sejarah Nazi, sejarah-sejarah orang-orang Jus. Nazi ni melibatkan banyak negara juga tapi Nazi ni dia tak suka orang Yahudi kan. So dia bunuh semua orang Yahudi waktu tu. So itu adalah cerita genosid jugalah kan, tapi jauh lebih lama lah, tahun 1960 lebih kot, waktu zaman ayah saya lahir lah. So nak bagi tahu punyalah famousnya cerita tu dekat tepi Sungai Danub Sungai Danub ni paling famous, dia merentas banyak negara. Tepi Sungai Danub ni ada banyak, dia letak kasut, dan kasut ni kasut macam tugu. Plastik lah. Saya tanyalah kasut-kasut ni apa? Tak boleh rasa macam. Dia kata kasut-kasut ni sebenarnya dulu waktu Nazi datang, komunis datang, dia orang suruh semua orang-orang Yahudi berdiri sebelah ni dan dia suruh orang-orang Yahudi tu lompat dalam Sungai Danub tu. So kasut tu tinggal. Dia nak bunuh lah. So macam dia macam itulah salah satu bentuk genosid besar-besaran yang berlaku untuk orang Yahudi lah. Sejarah membuktikan
genocide tu habis dah selesai je. Maksudnya mampu je. Dan saya tengok Bosnia sekarang ni, orang-orang Muslim azan kuat-kuat, tak ada masalah pun kan. Kalau kita fikir 25 tahun lepas, diorang kata kena bom lah, kena apalah, kita rasa macam tak boleh imagine benda tu. Tak boleh imagine kan. So saya selalu lah, waktu tu saya bayangkan, maksudnya orang Islam dekat Rohingya kan, orang yang Islam dekat sampai Pakistan sekarang kan. Rasa sedih. Itulah rasa sedih juga. Cerita ni suatu yang tak sedih. Orang-orang Islam yang dekat Palestin tu, satu hari nanti akan sampai juga momen-momen di mana akan sampai juga momen di mana dia akan okey lah macam Bosnia tu kan. Kita bayangkan InsyaAllah satu hari nanti dia akan sampai macam Bosnia tu 25 tahun kan. Saya rasa lah saya belajar banyak lah waktu berjalan tu kan. Jangan nangis. Suara dah dalam dah. Bila nangis suara jadi lagi sedih. Bila dengar cerita Filzah yang sangat banyak kan, daripada gembira sampai rasa suspense, sampai rasa sedih, itu memang itulah episod-episod yang akan berlaku dalam travel kan. Tapi teringatlah satu quote yang Filzah kan, saya kutuk kot kan, kalau tak silap, sejarah adalah tentera yang sangat menguatkan hati lah. Untuk dapat sejarah tu, bila kita travel, kita kena menjejaki sejarah-sejarah tu. Sayanglah bila you dah pergi travel banyak-banyak tempat, tapi kita tak target pun untuk tengok sejarah-sejarah tu lah. Dan yang seterusnya kan, bila cakap tadi kan soalan kan, apa yang Han tanya kat Filzah kan, apa pelajaran yang terbesar lah kan. Tapi sebabkan Filzah macam cakap, hari ni Han rasa macam nak share juga kan. Dia kan jemput kita jadi tetamu hari ni. Boleh. Okay, dia kena two way, sekedar saya tak dapat apa-apa. Antara benda yang Han sendiri lah, memang tertunggu-tunggu dan cari-cari dan tak sabar lah bila travel ni. Tak sabar nak jumpa diri lah. Kan Filzah kata something yang hilang kan. Kadang-kadang kan dalam satu tubuh dan jasad yang sama yang kita berjalan dengannya, siapa sangka ada satu benda yang hilang. Dan memang travel tu satu benda yang sangat besar. Bila kita balik, kita rasa kita jumpa diri kita dan kita balik kepada tujuan kita. Sebenarnya kita buat apa sebenarnya, macam tu lah. Tak boleh, okay, kita ikut accident. So kena bertenang. okay, so balik kepada, tak boleh, bila dua-dua perempuan ni dia bukan pasal perempuan sebenarnya. Dia tak, sebab dia adalah satu benda pengalaman ni, dia benda yang bila bercakap pasal pengalaman ni, dia tak boleh happy je. Betul. Dia sedih dan semua benda tu kita dapat kan. Dan bila kita genuinely berniat untuk dapat benda tu kan, kita sebenarnya travel ni yang paling penting bukan ilmu-ilmu ni tau. Sebab orang ramai cakap, oh bila jalan ni saya dapat banyak sejarah-sejarah sebenarnya. Tambah culture. Tapi sejarah-sejarah tu sebenarnya, semua benda tu patah balik pada satu benda je. Kenapa saya dapat semua ilmu dan sejarah tu? Sebenarnya nak tambah rasa. Dia buatkan rasa tu sebenarnya yang mahal. Kenapa apa yang menyebabkan rasa tu jadi mahal bila dia tersinggah di hati orang yang dapat? Adalah satu kisah tu, saya di Tirana, Albania. Tirana, Albania ni adalah Albania tak adalah besar sangat Muslim dia, tapi Tirana ni sangat ramai Muslim dalam dia. Tapi bila saya pergi dekat orang yang saya duduk hostel rumah dia tu, saya duduk dekat, macam saya buat macam Airbnb lah, saya pergi kat situ. Orang tu benda pertama dia jumpa saya, dia tanya saya, awak Muslim ke? Saya kata, saya Muslim. Dia kata macam, lepas tu saya pun tanyalah dia Muslim ke tak, sebab saya tahu Tirana kebanyakan orang Muslim. So saya tanyalah, are you Muslim? Dia kata, just by name. So saya macam, dia macam terkejut. Tapi kita pun terkejut juga. Kita macam reflect sangat diri. Kita dah assume benda tu akan berlaku, cuma kita tak pernah tahu orang akan cakap. Tapi dia ceritalah, dia kata sebenarnya dulu Albania ni memang penuh dengan orang Muslim kan. Dia kata originally kita adalah orang Muslim, kemudian datang komunis dan dia mendera, nanti cerita jadi sedih balik. Nenek dia, direct nenek dia kata memang kena apa, kalau pakai tudung kena pukul, kalau nak solat kena pukul kan, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Kita tak rasa kan semua benda tu. Jadi bila dia cakap benda tu, benda pertama dalam hati saya kata apa, kenapa, mungkin saya duduk dekat Malaysia, saya duduk dalam dunia yang sangat judging kot. Saya selalu judge, kenapalah perempuan ni tak pakai tudung, kenapalah orang ni tak nak solat kan. So kita tak boleh lah nak cakap tentang iman bila kita jumpa orang. So saya memang belajar sangat, aku tak boleh judge. Walaupun dia cakap macam tu di Islam tapi dia tak practicing, saya belajarlah untuk tak judging lah. Cuma malam tu bila saya bawa pergi makanan kat dia, kita orang masak lah, kita orang bagi makan kat dia, dia macam happy lah. Dia kata macam, thank you, kita orang teringin sangat nak rasa makanan Melayu. Saya minta maaf lah kalau makanan kita orang tak sedap dan kita orang menyebabkan Malaysia ni nampak macam makanan tak sedap.
Tapi lepas tu dia tanya kita satu benda. Can I eat this with wine? Dia tanya. Dia tanya dalam keadaan dia tahu sebenarnya kita tak suka kan wine tu. So saya terus tak senyum. Saya kata your choice. Saya kata macam tu. Tapi benda pertama dia cakap apa? Yes, I get it. That you don't like that. It's okay. I'm gonna respect that. Macam tu kan. Dan waktu tu lah saya rasa macam yes, kita boleh respect orang-orang ni. Kita try nak faham dia kan. Kenapa dia macam ni. Bila kita travel, kita akan kenal sebenarnya bila kita nak buat benda baik ni ataupun kita nak capai satu achievement lah, goal. Contohnya kita cuba nak sebarkan Islam ke dalam satu dunia ni. Benda tu tak boleh capai dalam masa sehari. Tiba-tiba buat video hacks nak cakap tentang Islam, kita nak lawan dengan orang non-Muslim kan. Kita harap tiba-tiba dah kita harap dalam masa sejam tu terus buatkan dia rasa nak tukar, nak syahadah kan. Tapi sebenarnya orang tu seumur hidup dia ada satu pengalaman travelling hidup dia sendiri kan. So tadi Kak Han bercakap pasal travelling ke dalam diri. Pengalaman travel tu jauh lebih mengesankan daripada kita cakap sejam tu kan. Waktu tu lah kita ada choices kita untuk tunjukkan, sepatutnya kita lah kena tunjuk contoh yang paling baik kan. Pakai tudungan proper, sopan, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka kan. Apa yang kita rasa okey, tak okey. Dan once orang tengok, orang akan tahu ini adalah pendirian kita. Inilah benda yang seumur hidup kita hidup sebagai seorang Islam. Inilah tarbiyah yang bawa diri kita. Walaupun kadang-kadang orang buat sesuatu, orang apa yang dipotingkan pada diri itu bukanlah stand dia, tapi sebab kebiasaan. Betul. Kan? Betul. Dan kita banyak kali dah tertampar bila orang cakap kan, macam dia kagum dengan stand yang kita portraykan. Kita pun macam, is it really my stand? Macam tu lah. Okay, lepas tu kan bila Filzah cakap kan, keep mentioning about I'm a Muslim, memang bila kita travel, antara benda yang macam spark dekat hati, kita jalan, tiba-tiba orang datang, I'm Muslim. Kita cakap, sebab kat negara kita takkan ada situation yang aku Muslim, faham tak? Macam, dan kita macam rasa seronok dan kita rasa macam, rasalah bonding, the brotherhood of the Muslim tu. Rasa sangat lah. Okay, menarik. And then soalan terakhir lah kot untuk Filzah sebenarnya kan, orang bila dia travel kan, biasanya orang nak cari something very leisure, very pleasure kan. And then dia dapat seronok, dia balik. Tapi sebenarnya Filzah sendirilah, bila Filzah balik kan, dengan pengalaman yang Filzah dapat travel tu kan, semua tu, apa yang Filzah buat sebenarnya dengan segala benda yang Filzah dapat dari tu? Ataupun you just keep it to yourself and go travel again and keep it to yourself? And saya design untuk setiap hari saya akan upload dekat saya punya status Facebook pukul 7 malam waktu Mesir waktu tu. So satu hari satu post lah waktu tu. So kalau ada 40 hari 40 post kan. Tapi ada je lah momen-momen di mana saya tak share. Tapi benda tu dia dinukilkan dalam Facebook dalam bentuk Eurotrip sama supaya orang boleh baca dan orang boleh dapat lah. Hashtag? Eurotrip sama 2018 rasanya. Okay. Nanti saya niat nak re-upload balik untuk buat album mungkin sebab ramai sangat orang dah tanya kan. Tak semua orang akan boleh travel due to duit dan masa. Tapi disebabkan adanya orang yang travel ni, orang yang pergi travel ni, dia kena sedar yang dia membawa satu role yang sangat penting Filzah sebab orang akan travel melalui dia. Faham tak? Betul. Melalui pengalaman dia. So dia yang dapat banyak pengalaman yang membina dia, you have to balik and consider culture. So orang dapat the exposure and so on lah. Dan benda yang kita belajar tu. Dan sayang lah kalau orang yang pergi travel ni dia dapat macam-macam tapi just keep it for yourself and you je belajar. Dan you rasa you seorang je boleh ke nak buat satu perubahan kat tempat you? Memang tak lah. So we have to do it together. Okay? Travel throughout your life dengan bersama-sama dengan orang lain juga. Okay, so Alhamdulillah. Terima kasih Filzah. It's a very good discussion and a good wrap lah kot, insyaAllah tentang travel. Okay, so jom kita buat hashtag. Hashtag untuk hari ni Ya, travel apa? Mana boleh hashtag hari tu kan? Ya, buat apa, Musafir Hati. Coba Filzah pilih. Kembara. Okay. Ini kembara kita. So hashtag untuk hari ni adalah Hex Kembara. Kembara ke hati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Lagi. Bersama membina masyarakat.